Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kembali bagaimana ingin membina sebuah karangan umum yang lengkap ya. Okey, hari tu awak semua dah buat untuk perenggan pendahuluan. Okey, nampak seperti cikgu dah tanda right kat sini. Awak dah bina perenggan pendahuluan menggunakan teknik jadual Musa. Ingat lagi saya harap awak semua ingat. Okey, seterusnya untuk dua minggu ini awak perlu buat membina perenggan isi. Okey, membina perenggan isi ni iaitu perenggan 2, perenggan 3 dan perenggan 4. Di mana awak perlu rangka 3 isi yang sesuai untuk awak punya soalan karangan awak. Kemudian perenggan nombor 5 ialah perenggan penutup. Okey, ini langkah ketiga yang kita akan buat. Untuk minggu ini kita fokus pada pembinaan perenggan isi di mana awak perlu sediakan 3 isi. Okey, seterusnya. Okey, untuk membina perenggan teknik membina perenggan isi 1 sampai isi 3 iaitu teknik anak halim sepak kesum sebab jealous. Okey, anak halim sepak kesum sebab jealous. Ini awak semua kena ingat ya. Wajib hafal. Okey, sebelum saya ajar awak bagaimana ingin membuat ingin membina menggunakan teknik anak halim ini, awak perlu kenal pasti 3 perkara ini Perlu kenal pasti kehendak soalan, perlu kenal pasti kehendak soalan. Okey, contohnya punca, peranan, kepentingan, kebaikan dan lain-lain saya harap awak dah tahu dah bagaimana nak mencari kehendak soalan. Apa soalan itu nak kita buat. Okey, yang kedua, awak perlu tahu tema atau isu soalan tersebut, tajuk lah. Berkenaan dengan gotong royong ke, berkenaan dengan kemalangan ke, berkenaan dengan sekolah ke. So, awak kena baca daripada soalan tersebut. Ketiga, awak perlu mencari 3 isi Okey, 3 isi untuk 3 perenggan iaitu perenggan nombor 2, perenggan nombor 3 dan perenggan nombor 4. Okey. Saya harap awak dah jelas. Sebelum kita buat perenggan isi, 3 perkara ini awak perlu rangka dulu, awak perlu kenal pasti dulu, perlu keluarkan dulu supaya senang untuk awak masukkan dalam rangka anak halim tadi. Okey, sila rujuk kertas awak. Okey, sila rujuk lembaran kerja yang saya dah bagi pada awak. Okey, anak ini, anak itu mewakili kepada antara, selain itu, di samping itu. Antara untuk perenggan kedua. Okey, permulaan ayat untuk perenggan kedua. Selain itu ialah permulaan ayat untuk perenggan ketiga. Okey, di samping itu ialah permulaan ayat untuk perenggan keempat. Okey, isi 1, isi 2, isi 3. Perenggan 2, perenggan 3, perenggan 4. Okey, disambungi dengan soalan isu. Okey, soalan dan isu dia. Kehendak soalan dan isulah tema titik. Okey. Ayat kedua dalam perenggan isi ialah halim. Okey, halim. Iaitu hal ini demikian kerana sila beri sebab anda. Okey, sebab ini awak perlu fikir, awak punya idea. Okey, kenapa isu itu terjadi? Di sini awak kena tulis. Okey, titik. Kemudian ayat yang ketiga ialah sepak. Sepak itu mewakili sebagai contoh. Okey, sebagai contoh, berikan contoh isi. Contoh yang spesifik. Nanti awak akan nampak jelas bila kita pergi ke kawasan huraian dia ni. Okey, untuk kesum dengan sebab ni, awak pilihlah salah satu. Kalau awak mampu bagi dua-dua ni lagi bagus. Makin panjang karangan awak, makin bagus. Okey. Sebab kita nak patah perkataan 180 ke atas untuk karangan panjang. Okey, kesum ini mewakili kesannya. Kesannya. Okey, kesan itu terhadap isi atau individu. Terhadap individu atau keluarga. Kesan soalan ni. Okey. Untuk sebab mewakili seterusnya kesan Seterusnya kesan terhadap negara atau masyarakat. Apa kesan dia terhadap negara atau masyarakat? Kalau ada, boleh letak dua-dua. Kalau tak ada, sebab tu saya kata awak pilih salah satu mana kesan yang ada.
Kalau awak rasa tajuk tu hanya kesan dia pada individu, so awak pilih kesum. Okey. Dan akhir sekali ialah jealous, mewakili jelaslah bahawa, okey, ini penegasan ayat jelaslah bahawa isi awak apa merupakan soalan isu dia. Soalan inilah kehendak soalan. Okey, kita tengok pada contoh contoh di bawah ni. Okey. Soalan dia ialah peranan hidup berjiran dalam kalangan rakyat majmuk di Malaysia. Okey, isi dia yang kita dah bagi ialah jiran hendaklah memelihara hubungan baik sesama jiran. Itu isi dia. Isi ini awak cari. Soalan dia ini. Okey, dia punya kehendak soalan ialah peranan. Fungsi. Okey, peranan fungsi. Dia punya tajuk ialah hidup berjiran. Hidup berjiran tentang kejiranan. Okey, dia punya isi dia ialah jiran hendaklah memelihara hubungan. Ni dia punya isi dia, hubungan yang baik. Itu isi dia. Kita dah buat ayat yang cantik lah, ayat yang lengkap. Okey, macam mana nak guna yang atas ini? Pertama, anak. Ini perenggan yang kedua, iaitu isi pertama, mesti guna antara. Okey, antara ni dah menunjukkan banyak. Okey, antara peranan jangan antara peranan tu salah. Antara peranan utama langkah berjiran, ini kita ambil daripada ni soalan. Okey, tajuk isi dalam kalangan majmuk di Malaysia. Nampak soalan? Ialah, ni awak tambah, ialah isi awak. Masukkan dalam isi awak. Okey, ialah jiran hendaklah memelihara hubungan baik sesama jiran. Titik. Ayat nombor 1 untuk perenggan 2. Okey, titik sambung untuk Halim. Hal ini kerana, okey, kalau sebut kerana jangan demikian. Okey, dah. Jiran merupakan insan paling hampir dengan kita selepas keluarga. Okey, ini awak punya idea. Sebab. Ni sebab. Okey, sebab ni sebab ni. So awak kena fikirkanlah apa sebab terhadap awak punya isi ni. Ni awak kena fikir, ni idea awak sendiri. Titik. Ayat seterusnya kita sambung dengan sepak, iaitu sebagai contoh. Kita tidak boleh menyakiti atau mengganggu hak-hak jiran seperti tidak berbuat bising, tidak mengejek atau mengeji jiran. Ni contoh, nampak tak? Contoh dia sangat-sangat khusus. Kita faham. Kita faham contoh dia tu suruh buat apa. Tak boleh sakiti, tak boleh ejek, tak boleh keji, tak boleh buat bising. Awak kena cari contoh yang spesifik, yang khusus. Tak boleh contoh umum. Okey, titik. Ayat seterusnya ialah kesum. Kesannya, okey, dia bagi 2. Okey, kesannya ini kesan terhadap individu, terhadap keluarga. Keamanan dan keharmonian rukun tetangga dapat diwujudkan dalam masyarakat. Okey, ni dalam masyarakat setempat tu. Okey, sebab seterusnya sebuah negara yang bersatu padu dapat diwujudkan. Nampak negara. Kesan terhadap negara ialah bersatu padu, dapat diwujudkan. Okey, ayat terakhir dia lah jealous. Jelaslah bahawa isi awak tadi salin masukkan balik dalam ni merupakan, awak tambah ni merupakan, okey, soalan dia dengan kehendak dia. Tajuk dia lah masukkan balik dalam ni. Okey, soalan isi, kehendak soalan dan tajuk. Alright, titik. Jadi lengkaplah perenggan kedua awak. Bila awak dah tulis jadi macam ni. Okey, bila dah tulis dia jadi macam ni. Sambung. Dalam bentuk perenggan jadi kena tap. Nampak tak? Antara tu dia dah tap satu jari. Okey, sama juga dengan isi kedua. Sama juga, teknik dia pun sama juga. Isi kedua kena buat anak, Halim, sepak, kesum, sebab, jealous. Untuk isi kedua, untuk sebab tak dapat. Jadi awak tinggalkanlah. Awak lompat terus pergi ke jealous. Mesti ada salah satu. Mesti ada salah satu. Kesan dia tu mesti ada. Okey, so ini ialah perenggan kedua yang kita dah tulis sebagai dalam bentuk perenggan. So sama juga dengan isi ketiga. Awak kena cuba fikirkanlah. Cikgu dah bagi isi. Jiran seharusnya menjaga kebersihan tempat tinggal. Okey, cuba kita buat sama-sama Okey, di samping itu iaitu anak. Di samping itu untuk perenggan isi ketiga, perenggan 4. Okey, perenggan 4, di samping itu tajuk.
Jadi soalan tadi, peranan hidup berjiran dalam kalangan rakyat majmuk di Malaysia ialah, masukkan balik. Isi 3, masukkan ni isi dia. Jiran seharusnya menjaga kebersihan tempat tinggal, titik. Okey, sambung Halim. Hal ini demikian kerana suasana yang bersih, sebab kita kebersihan kan, jadi suasana yang bersih dan tenteram akan memberi ketenangan kepada jiran tetangga, titik. Sambung ayat seterusnya sebagai contoh, jiran yang baik tidak akan membiarkan haiwan peliharaan berkeliaran dan mengganggu kawasan jiran, titik. Okey, kesan dia tu awak pilih. Sama ada nak kesan terhadap keluarga, masyarakat atau kesan terhadap negara. Contoh kita pilih terhadap negara. Okey, kesannya, alright, kesannya kebersihan negara akan lebih terjamin dan akan dapat menjauhi wabak penyakit yang berbahaya, titik. Itu kesan dia. Okey. So, akhir sekali ialah jelaslah bahawa isi ketiga awak, jiran seharusnya menjaga kebersihan tempat tinggal merupakan, soalan awak ialah peranan hidup berjiran dalam kalangan rakyat majmuk di Malaysia. Salin masuk dalam ni. So, untuk yang perenggan ketiga awak lengkapkan. Okey, ni contoh. So, tugasan awak ialah awak kena cari isi. Okey, sila isikan kehendak soalan dia apa. Macam contoh yang ni, kehendak soalan dia ialah kepentingan. Jadi tema isu dia tentang apa? Amalan bergotong royong dalam kalangan masyarakat. So masukkan isi kat sini, tulis Okey, so isi pertama awak kena fikir. Apa kepentingan, apa kebaikan amalan bergotong royong yang awak dapat? Apa kebaikan dia? So isi. Kebaikan pertama, kebaikan kedua, kebaikan ketiga awak isi. Okey, lepas tu awak masukkan dalam dalam isi tempat kosong ni, lengkapkan. Dah lengkapkan. Okey, kesum dengan sebab ni salah satu. Kalau dapat bagi dua-dua lagi bagus. Okey, kalau awak ada peribahasa, sila selitkan dekat mana yang sesuai. Peribahasa tentang kepentingan, kebaikan, amalan bergotong royong, bersatu teguh, bercerai roboh. Cari peribahasa yang sesuai dengan masyarakat. So habiskan. Macam ni kan. Peribahasa mana yang awak guna, sila masukkan. Selepas awak dah isikan semua ni, saya nak awak salin dalam bentuk karangan perenggan. Okey, mula-mula awak lengkapkan ni. Lengkapkan semua ni dulu. Dah habis lengkap sampai sini, awak guna test pack baru, kertas test pack baru. Sila salin awak punya contoh ni, sila salin awak punya latihan ni dalam bentuk perenggan yang ini. Okey, dalam bentuk perenggan yang ini. Faham Saya harap awak semua faham. Jadi untuk yang latihan ini hanya latihan perenggan isi sahaja. Pendahuluan tak perlu sebab awak dah buat dah hari tu. Pendahuluan awak dah buat, sekarang awak fokus pada perenggan isi. Saya nak 3. Saya bagi satu soalan sahaja, tapi dalam satu soalan ini ada 3 isi awak kena fikirkan. Okey, barulah kita akan pergi penutup pula nanti. Okey, selamat menjawab. Saya harap tak ada masalah. Kalau ada apa-apa masalah, tak faham lagi, awak boleh personal WhatsApp saya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa buat.